Selamat pagi semua, atau selamat petang, selamat tengah hari. Hari ini kita akan masuk kepada bab baru, yaitu bab 2 asas nombor. So, untuk hari ini, basically kamu akan belajar dua benda sahaja dalam bab 2, yaitu penukaran asas dan juga pengiraan. Pengiraan hanya melibatkan tambah dan tolak sahaja, tidak banyak. Dalam penukaran asas nanti kita akan lihat kemudian. So, apa itu asas nombor? Technically, dari segi definisi, asas nombor ini boleh tengok dalam buku teks. Asas nombor adalah satu sistem nombor di mana digit yang digunakan merangkumi daripada sifar sehingga 9. Okay? So, contoh untuk asas 2, digit yang digunakan adalah sifar 1. Ingat, contoh untuk asas 2, mustahil dalam sesuatu nombor, katakan satu nombor satu sifar, asas 2. Ini kita terima sebagai asas 2, sebab memang betul dalam nomor asas 2, ini disebut asas 2, digit yang boleh diterima hanyalah sifar dan 1. Tetapi mustahil akan ada keadaan dalam bentuk ini, 3, 1, sifar, asas 2. Kenapa? Sebab di dalam asas 2 yang ada hanyalah digit sifar dan 1 sahaja. Okay? So, kita tengok lagi untuk seterusnya asas 3, sifar, 1, 2. Untuk asas 4, sifar, 1, 2, 3. Maksimum adalah 3. Begitu juga dengan asas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asas 10 adalah asas yang kita biasa gunakan sepanjang hari, yaitu bermula daripada digit sifar sehingga 9. Okay? So, asas nombor yang biasa digunakan adalah asas nombor 10. Okay, yang biasa kita gunakan sepanjang hari adalah asas 10. Contoh, kalau kita tanya, berapa tinggi? 150 cm. 150 itu sebenarnya ada dalam asas 10. Okay, 150 cm. Ini sebenarnya adalah asas 10. Asas itu ditulis di bawah kecil sini. Okay, contoh berat. Berat kamu adalah 30 kg. Okay, 30 ini sebenarnya berada dalam asas 10 walaupun tidak ditulis. Bilangan girlfriend. Katakan kamu ada girlfriend lebih daripada 1. Katakan 7 orang. Seorang setiap hari. Okay, Isnin girlfriend lain. So, 7 ini ditulis dalam asas 10. Okay, asas 10 boleh ditulis 7 asas 10. Boleh juga tidak perlu ditulis asas di bawah itu. Hanya kita biasalah tulis 7 sahaja. Okay, next. Ingat, contoh yang cikgu sebut tadi, asas 4 hanya ada digit sifar, 1, 2, 3. Kalau 3 sifar, asas 4. Ini terima. Sebab betul lah ada sifar, ada 3. Tetapi kalau dalam keadaan ini, 1 sifar, 3, 3, 4. Ini tidak diterima lagi. Sebab kalau perhatikan semula, mana ada asas 4 digit 4. Okey, ingat semula tu. Ini pun tidak boleh diterima, ni dah terlebih-lebih dah ni. Ini terima tidak? Terima. Itu maksud dia asas 4. So, cara menyebut 573 asas 6, kita tidak sebut 573 macam nombor biasa. Kita sebut 573 asas 6. Asas 6 itu disebut di belakang asas 6. Okey, boleh faham? Next. Okey. Sebenarnya dalam bab 2 ini ada beberapa benda yang kamu perlu bezakan. Kamu kena perhatikan betul-betul dalam soalan. Pertama, nilai tempat. Okey. Nilai tempat, nilai digit, nilai nombor. Ini kita akan tengok satu persatu. So, kita mulakan dengan nilai tempat. Nilai tempat kita tulis M sebagai asas, nombor. Ini adalah kuasa. Nanti kita tengok. Kamu akan faham nanti. Okey. Katakan soalan suruh beri kamu nombor 375 asas 8, 147 asas 10. Okey.
Kalau kita nak melihat nilai tempat bagi 5, contoh ini. Nilai tempat bagi 5 adalah ini, 8 kuasa sifar. Kalau ditanya berapa nilai tempat bagi 7, 8, 1. 8 kuasa 1. Kalau ditanya nilai tempat bagi 3, nilai tempat adalah 8 kuasa 2. Oke, dan sama untuk B. 7 nilai tempat adalah 10 kuasa sifar. 4 nilai tempat adalah 10 kuasa 1. Dan 1 nilai tempat adalah 10 kuasa 2. Sentiasa ingat kita mesti bermula contoh. Kalau cikgu beri satu nombor yang lain, katakan cikgu beri nombor 7, 5, 5, 5, 7 asas 4. Bolehkah begini? Tidak boleh. Ingat, asas 4 paling tinggi adalah digit 3. So, apa yang kita boleh guna asas? Katakan cikgu guna asas 7. Boleh tidak? Tidak boleh. Asas 7 hanya paling tinggi adalah nombor 6. So, kita boleh guna mungkin 9. Kalau cikgu gariskan satu nombor di sini, 5, cikgu nak tanya kamu, apa nilai tempat? So, kamu sentiasa bermula dengan ini 9 kuasa sifar. Bermula daripada kiri. Kanan. 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. So, inilah 9 kuasa 3 lah nilai tempat bagi 5 yang cikgu gariskan. Boleh faham? Next. Nilai digit pula. Kalau nilai tempat, kita bermula dengan 8 kuasa sifar. Nih, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Nilai digit, ini benda baru yang kita akan belajar. Nilai digit, ini bahagian ini, adalah hasil darab nombor tersebut dengan nilai tempat. Ini kita darab, ini kita darab, ini kita darab. 2 darab 8 kuasa 2, 128. Nah, dan seterusnya lah. So, kita tengok untuk B. Cikgu sengaja tinggalkan ini untuk kita cuba bersama-sama. So, ini adalah asas 7. So, di sini semua tulis 7 lah. Sorry. Kita kasih besar sikit. So, semua bermula dengan 7, 7, 7. Sebab ini adalah asas 7. So, ini kuasa sifar, kuasa 1, kuasa 2. So, nilai digit adalah 3 darab 7 kuasa 2. Berapa tuh? Tekan kalkulator. So, untuk ini, sifar darab 7 kuasa 1. Sama dengan. Tekan kalkulator. So, yang seterusnya 4 darab 7 kuasa sifar. Begitulah yang seterusnya. Boleh dipaham adik-adik? Next. Nilai satu nombor dalam asas 10. Katakan contoh. Nih. Katakan nombor ini 2 sifar 5 asas 8. Sekarang nombor ini berada dalam asas 8. Kalau kita nak cari apa sebenarnya nombor ini dalam asas 10. Dalam bahasa manusia yang sebenar lah. Sebab kita bercakap sehari-hari, kita menggunakan 2 pinggan, 3 pinggan, 4 pinggan. Kita tidak menyebut benda itu dalam asas 8. So, kalau kita nak berkomunikasi dengan orang lain, kita kenalah menggunakan asas 10. So, macam mana kita nak cari nilai tersebut? Nilai nombor suatu nombor, apa cikgu tulis? Nilai nombor suatu nombor dalam asas 10 adalah sama dengan sigma. Sigma maksudnya hasil tambah semua nilai digit. Apa maksudnya? Mari kita perhatikan satu persatu. Katakan kamu diberi 1 digit 2 sifar 5 asas 8. Kita buat seperti biasa. So, ini adalah 205. Ingat, mesti bermula dengan apa nih? Sifar
1, 2. Cari nilai digit 1 per 1, 2 darab 8, kuasa 2, sifar darab 8 kuasa 1, 5 darab 8 kuasa 8 pun boleh. 8 kuasa sifar. Oke, so tambahkan semua ini 128 tambah sifar tambah 5 di sini adik-adik. Oke, tambah semua ini kamu akan dapat 133 atau ditulis dengan 133 asas 10. Dalam arti kata lain, 2 sifar 5 asas 8 sebenarnya sama nilai dengan 133 dalam bahasa manusia biasa. Ini berada dalam asas 10. Oke. So ingat, cikgu dah pesan tadi ada 3 benda yang kamu perlu perhatikan. Nilai tempat, nilai digit, nilai nombor dalam asas 10. Oke, contoh-contoh soalan. Katakan kamu diberi yang pertama nih ya. Nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Tidak semua dia suruh cari, dia hanya suruh cari yang bergaris saja. So ini asas 9, asas 6. So cara penyelesaian, kalau rajin buat jadwal yang kita dah buat seperti ini tadi. This one. It's not working. This one, please move. Okay. Nih jadwal-jadwal nih. Contoh kalau kita nak cari 2. Ya, terlalu banyak color sudah. Oke, katakan kita nak cari nilai digit bagi 2. So, kita hanya perlu buat ini sahaja. Kan? Oke, kalau tidak faham pun tidak apa, kita teruskan dahulu. Oke, kembali kepada ini. Kalau rajin buat jadwal macam yang kita buat tadi. Kalau tidak rajin, boleh buat dalam bentuk yang memudahkan diri sendiri. So, apa yang cikgu biasa buat? Cikgu akan buat begini. Kalau cikgu sendirilah, cikgu malas nak buat jadwal nih. Oke, 9. Sebab ini asas 9, so kita guna 9. Oke, 9 semuanya. 9, 9, 9. Jangan telepon polis. Kuasa sifar, 1, 2, 3. Memandangkan kita nak cari 5. So, 5 darab 9 kuasa 3. Tekan kalkulator. So, jawapannya 3, 6, 4, 5. Ini sebenarnya dalam asas 10. Perlu tulis ke tidak? Terpulang. Kalau tidak tulis pun, memang orang akan tahu ini adalah asas 10. Oke? Now, kita pergi kepada B. Sama juga mencari nilai digit bagi 5 yang bergaris. Kadang-kadang kalau cikgu, kalau sudah sampai ke tahap yang bijaksana sedikit, menjimatkan masa, cikgu tidak akan tulislah yang asas 6. Cikgu tidak akan tulis. So, apa cikgu akan buat? Tapi ini terpulang kepada apa yang kamu selesa, apa yang membuatkan kamu making less mistakes. Tidak membuat banyak kesilapan. So, cikgu akan buat begini. Sifar, 1, 2, 3. Jimat masa. So, kita nak cari 5. So, tulis 5. Darab ini adalah asas apa ini adik-adik? Ini adalah asas 6. So, kita tulis 6 kuasa 2. Tekanlah kalkulator. Kamu akan dapat 180. Apa maksud yang kita tengah buat sekarang ini? So, dalam arti kata lain, bagi nombor ini, 5 itu nilainya dalam nombor ini bersamaan dengan 3645 dalam asas 10. Bukan 5, 5 sifar, begitu kedudukan dia. Next. Tentukan nilai nombor. Apa itu nilai nombor? Ingat semula apa itu nilai nombor. Masih ingat adik-adik sekalian? Nilai nombor dalam asas 10. Macam mana mau dapat? Nih. Tambah semua nilai digit. Maksudnya adalah ini. Mana sudah tuh nilai digit tuh yang kita buat tadi. Nih, tambah ke semua yang berada di bawah ini. Nih, this one. Tambah semua ini. Hasilnya kamu akan dapat tadang, ini. Ini adalah nilai nombor di dalam asas 10. So, kita kembali kepada soalan tadi. Tentukan nilai nombor bagi nilai yang berikut. Ini bukan dia minta 1 digit. Dia minta
keseluruhan dalam asas 10 apa? So kita pergi satu persatu. Oke, ini cikgu udah beri contoh yang senang untuk kamu tengok. Yang untuk E. 3, 4 sifar asas 5. So cikgu seperti biasalah kita buat nih anak panah turun ke bawah 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2 dan tulis dalam kurungan. Senang sikit nak tengok. Terpulang sebenarnya kalau kamu mau buat dalam bentuk jadual seperti ini pun boleh. Kalau rajin lah. Kalau menjimatkan masa, kalau cikgu akan prefer seperti ini. Okay, sebab dalam rumus tadi, untuk mencari nilai nombor, kita perlu hasil tambah semua nilai digit. So, hanya perlu letak operasi tambah di tengah-tengah bagi setiap nilai digit. So, ini 3 darab 5 kuasa 2 tambah. Tambah 4 darab 5 kuasa 1. Tambah lagi sifar darab 5 kuasa sifar. Akan dapat jawaban 95 atau kalau kamu tulis 95 sahaja pun masih diterima. Oke, so kita tengok kepada B yang cikgu sengaja tinggalkan di situ. Kita buat bersama-sama. So, ini kita boleh tulis 7, 7, 7 sebab ini asas 7. Oke, so kita akan bermula dengan sifar sebelah kanan sekali, sifar 1, 2. Oke, now teruskan kepada hasil tambah untuk mencari nilai nombor. So, bermula dengan 7 kuasa 2, 7 kuasa 1, 7 kuasa sifar. Tekan saja kalkulator, kamu akan dapat nilai jawapan bersamaan dengan 341 bersamaan 176 dalam asas 10. Ingat, tulis pun boleh, tidak tulis pun boleh. Oke, ini adalah contoh soalan SPM. Menyerupai soalan SPM. Oke. Diberi 4 darab 5 kuasa 3, tambah 1 darab 5 kuasa 2, darab dengan 5pi, bersamaan dengan 413 sifar, asas 5. Cari nilai pi. Pause sekejap lah, cuba jawab soalan ini dahulu. Cikgu bagiin. Kalau kamu tengok sebelum ini, nombor yang di belakang ini adalah merujuk kepada asas yang berulang-ulang. Perhatikan, 3, 4 sifar ini tidak berulang. So, mustahil itu adalah asas. Kalau perhatikan, ini, 5 itu berulang. So, kita tahu ini adalah nombor dalam asas 5. Perhatikan ini 7, 7, 7. So, nombor ini berada dalam asas 7. Oke? So, untuk soalan ini, apa yang kamu perlu buat sebenarnya adalah dengan melihat, buat mengembangkan. Ini pendarapan ini yang cikgu sudah ajar tadi. Masih ingat ke adik-adik sekalian? Ini sifar. Oke, 1, 2, 3. Ini maksud dia 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Itu maksud dia. So, kita buat dalam bentuk ini. Oke, 4 darab 5 kuasa 3, 1 darab 5 kuasa 2, 3 darab 5 kuasa 1, sifar darab 5 kuasa sifar. Ini akan dapat sifar lah, of course. Sebab benda yang didarab dengan apa benda pun akan dapat sifar. So, ini kita boleh katakan sebagai hapus. Tidak ada lagi. Oke. So, apa yang kita akan lihat di sini adalah kita bandingkan dua ini. Ini dengan apa yang telah diberi oleh soalan. Nih, kedudukan. Saling sepadan. Nampak tidak? Boleh perasan tidak? So, di sini, apa yang kamu perlu buat adalah tengok semula. Oke, mana pen cikgu? Oke, so 5pi sebenarnya sepadan dengan di atas ini. Dalam arti kata lain, 5pi
adalah sama buruknya pi cikgu. 5pi bersamaan dengan 3 darab 5 kuasa 1. Tekanlah kalkulator. Oke. So 5pi bersamaan dengan 15. Oke. So jawapannya adalah pi sama dengan 15/5. Pi sama dengan 3. Itulah jawabannya. Oke, boleh paham? Itu sahaja untuk hari ini. Selamat beramal. Tiba-tiba.